Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Penjelasan tentang sejumlah dari kebagusan akhlak Nabi SAW yang dikumpulkan oleh sebahagian ulama dan dipetiknya dari hadis-hadis. Berkata sebahagian ulama itu adalah Nabi SAW manusia paling penyabar, manusia paling berani, manusia paling adil, manusia paling menjaga diri. Tiada sekali-kali tangannya menyentuh tangan wanita yang tiada dimilikinya selaku budak atau ikatan perkawinan, atau wanita itu mahramnya atau yang haram dikawini. Adalah Nabi SAW manusia yang pemurah hati. Tiada bermalam padanya uang dinar dan dirham. Kalau ada kelebihan sesuatu dan tiada didapatinya orang yang akan diberikan kepadanya, dan tiba-tiba datang malam, niscaya ia tiada pulang ke rumahnya sebelum terlepas uang itu daripadanya kepada orang yang memerlukannya. Ia tiada mengambil dari apa yang dianugerahkan oleh Allah selain untuk makanan setahunnya saja. Apa yang mudah diperolehnya dari tamar atau kurma kering dan syair, bentuknya seperti padi. Selebihnya diletakkannya pada sabilillah. Tiada orang yang meminta sesuatu padanya melainkan diberinya. Kemudian ia kembali kepada makanan tahunannya yang disimpannya. Maka diutamakannya daripadanya. Sehingga kadang-kadang ia memerlukan lagi sebelum habis tahun, kalau tidak datang sesuatu yang lain kepadanya. Adalah Rasulullah SAW menempel sandalnya, menambal kainnya, dan mengurus tentang kepentingan keluarganya. Beliau memotong daging bersama keluarganya. Beliau adalah manusia yang sangat pemalu. Tiada tetap pandangannya pada muka seseorang. Beliau memperkenankan undangan budak dan orang merdeka. Beliau menerima hadiah meskipun seteguk air atau sepaha arnab atau kelinci, dan membalas hadiah itu dan memakannya. Beliau tidak memakan harta sedekah dan tiada merasa sombong untuk memperkenankan panggilan budak dan orang miskin. Beliau marah karena Tuhan dan tidak marah untuk dirinya sendiri.
Beliau menjalankan kebenaran walaupun kemelaratannya kembali kepadanya sendiri atau kepada sahabat-sahabatnya. Dikemukakan kepadanya supaya meminta pertolongan orang musyrik untuk orang musyrik, sedang beliau dalam jumlah yang sedikit dan memerlukan satu orang yang akan menambahkan bilangan orang yang ada bersamanya. Beliau menolak dan bersabda, "Ana la antasiru bimusyrikin." Aku tiada akan meminta tolong dengan orang musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang dari sahabat-sahabatnya yang utama dan pilihan terbunuh di antara orang-orang Yahudi. Maka beliau tiada mengepung Yahudi itu, dan beliau tiada menambahkan di atas pahitnya kebenaran. Akan tetapi beliau berikan diat kepada yang terbunuh itu 100 ekor unta. Dan di antara sahabat-sahabatnya ada yang memerlukan benar seekor unta yang akan dipergunakannya untuk menambah tenaganya bekerja. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat batu atas perutnya, sekali dari karena lapar dan sekali karena beliau makan apa yang ada. Beliau tidak menolak apa yang diperolehnya dan tidak menolak makanan halal. Kalau beliau memperoleh tamar tanpa roti, beliau makan. Kalau beliau memperoleh makanan panggang, beliau makan. Kalau beliau memperoleh roti gandum atau syair, beliau makan. Kalau beliau memperoleh makanan manis atau air madu, beliau makan. Kalau beliau memperoleh susu tanpa roti, beliau mencukupkan dengan yang demikian. Dan kalau beliau memperoleh buah semangka atau buah kurma yang belum kering, beliau makan. Beliau tidak makan dengan duduk bersandar dan tidak atas meja. Sapu tangannya ialah kedua telapak kakinya. Maksudnya habis makan, tangan itu disapu pada telapak kaki. Itulah sapu tangannya. Beliau tiada kenyang dari roti gandum 3 hari berturut-turut sehingga beliau menemui Allah Ta'ala atau wafat, karena mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri. Tidak karena kemiskinan dan tidak karena kekikiran. Beliau berkenan hadir pada walimah perkawinan. Beliau mengunjungi orang-orang sakit dan menghadiri pada jenazah-jenazah. Beliau berjalan sendirian di antara musuh-musuhnya tanpa pengawal. Beliau manusia yang paling merendahkan diri atau tawadu dan paling tenang dengan tidak menyombong. Paling bijak berbicara dengan tidak berpanjang-panjangan. Paling baik kegembiraannya. Beliau tidak terganggu oleh suatu pun dari urusan dunia. Beliau memakai apa yang diperolehnya. Sekali beliau memakai baju kurung besar atau syamlah. Sekali beliau memakai baju kurung bikinan Yaman. Dan sekali jubah bulu. Apa yang beliau peroleh dari pakaian mubah,
atau pakaian yang boleh dipakai, dipakainya. Cincin beliau perak, dipakainya pada jari manis yang kanan dan yang kiri, diikuti di belakang dalam perjalanan oleh hambanya atau oleh orang lain. Beliau berkendaraan apa yang mungkin, sekali kuda, sekali unta, sekali bagal berwarna kelabu, sekali keledai, dan sekali berjalan kaki telanjang tanpa kain selendang, tanpa sorban, dan tanpa peci. Beliau mengunjungi orang-orang sakit sampai ke bahagian kota Madinah yang terjauh. Beliau suka kepada bau-bauan atau wewangian dan tidak menyukai bau yang kurang baik. Beliau duduk bersama orang-orang miskin dan makan bersama-sama orang miskin. Beliau memuliakan orang-orang yang mempunyai akhlak utama dan beliau berjinak-jinakan hati dengan kaum bangsawan dengan berbuat baik kepada mereka. Beliau menyambung silaturrahim tanpa melebihkan orang yang lebih utama dari mereka. Beliau tiada membelot. Beliau tiada membekot seseorang, maksudnya bermasam muka dan tiada bercakap-cakap. Beliau menerima halangan dari orang-orang yang berhalangan kepadanya. Beliau bergurau dan tidak mengatakan kecuali yang benar. Beliau ketawa tanpa terbahak-bahak. Beliau melihat permainan yang mubah. Tiada beliau menantangnya. Beliau berlomba-lomba dengan keluarganya. Orang meninggikan suaranya kepada beliau, maka beliau sabar. Beliau mempunyai unta yang bersusu banyak dan kambing. Beliau minum bersama keluarganya dari susunya. Beliau mempunyai hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Tiada beliau meninggi dari mereka pada makanan dan pakaian. Tiada waktu beliau yang berlalu pada bukan amalan karena Allah Ta'ala atau pada perbuatan yang tidak boleh tidak demi kebaikan dirinya. Beliau keluar ke kebun-kebun sahabatnya. Beliau tiada menghina orang miskin karena kemiskinannya dan kelemahannya. Beliau tiada takut kepada raja karena kerajaannya. Beliau ajak si ini dan si itu kepada Allah, ajakan yang sama. Allah Ta'ala telah mengumpulkan baginya perjalanan hidup yang utama dan kebijaksanaan yang sempurna. Beliau itu ummi, tiada pandai membaca dan menulis. Beliau lahir di negeri yang bodoh atau jahiliyah dan padang pasir Sahara dalam kemiskinan. Mengembala kambing, yatim piatu, tiada mempunyai bapa dan ibu, maka beliau diajarkan oleh Allah Ta'ala semua akhlak yang baik, jalan yang terpuji, berita orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian, jalan kelepasan dan kemenangan di akhirat, kegemaran dan keikhlasan di dunia, melazimi berbuat yang wajib dan meninggalkan yang tidak perlu. Kiranya Allah menganugerahkan taufik kepada kita untuk mentaati perintahnya dan bersenang hati mengerjakannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Kemudian penjelasan tentang sejumlah yang lain dari adab kesopanan dan akhlak budi pekerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang diriwayatkan oleh Abul Bakhtari ialah berkata para sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada memaki seseorang dari orang mukmin dengan suatu makian, melainkan beliau jadikan kafarat dan rahmat bagi makian itu untuk orang tersebut. Beliau tiada sekali-kali mengutuk wanita dan pelayan dengan sesuatu kutukan. Ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau dalam peperangan, "Kalaulah engkau kutuk mereka, wahai Rasulullah," maka beliau menjawab, "Sesungguhnya aku diutus untuk rahmat dan aku tidak diutus untuk mengutuk." Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila diminta mendoakan atas seseorang muslim atau kafir secara khusus atau secara umum, niscaya beliau berpaling dari doa atas orang itu kepada doa bagi kebaikan orang itu. Beliau tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya kecuali memukul pada jalan Allah Ta'ala. Beliau tiada sekali-kali menaruh dendam dari sesuatu yang diperbuat orang kepada beliau kecuali melanggar kehormatan agama Allah. Tiada sekali-kali apa yang diminta beliau memilih di antara dua urusan, melainkan beliau pilih yang termudah, kecuali ada padanya dosa atau memutuskan silaturahim. Maka adalah beliau manusia yang amat terjauh dari yang demikian. Tiadalah datang seseorang kepadanya, baik orang merdeka atau budak laki-laki atau budak perempuan, melainkan beliau bangun berdiri untuk memenuhi hajat keperluan orang itu. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah yang mengutusnya dengan kebenaran, tiadalah sekali-kali ia bersabda kepadaku tentang sesuatu yang tiada disukainya dengan mengatakan, 'Mengapa engkau perbuat?' Dan tiada pernah istri-istrinya mencaci aku, kecuali terus ia bersabda, 'Biarkanlah dia. Sesungguhnya itu adalah dengan suratan dan takdir dari Allah.'" Dan para sahabat itu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada menghinakan suatu tempat tidur. Jikalau telah dibentangkan tikar untuknya, niscaya beliau tidur. Dan jikalau tiada dibentangkan, niscaya berbaring di atas lantai. Allah Ta'ala telah menyifatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dibangkitkan dalam Taurat pada bahagian pertama atau baris pertama, yaitu firman-Nya, Muhammad itu Rasul Allah, Muhammad itu Rasulullah, hambaku yang pilihan, tiada suka marah, tiada kasar hatinya, tiada berteriak di pasar-pasar, ia tiada membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi ia memaafkan dan berjabatan tangan. Ia dilahirkan di Mekah, berhijrah ke Tobah atau Madinah, dan kerajaannya di Syam atau Syria. Ia berkain sarung di atas pinggangnya, dia sendiri dan orang-orang yang bersama dia, yaitu para sahabatnya itu, penjaga Al-Quran dan ilmu. Ia berwudu membasuhkan anggota badannya.
Begitu pula sifatnya dalam kitab Injil. Di antara akhlaknya ialah ia memulai salam dengan orang yang ditemuinya. Dan siapa yang bersoal jawab dengan beliau karena keperluan, niscaya beliau sabar menyabar dengan orang itu. Sehingga beliaulah yang pergi. Dan apa yang diambil seseorang dengan tangannya, maka beliau melepaskan tangannya sebelum orang yang mengambil itu melepaskan tangannya. Apabila beliau bertemu dengan salah seorang sahabatnya, maka beliau memulai dengan berjabatan tangan atau musafahah. Kemudian beliau mengambil tangannya, lalu menjerejakannya, kemudian memegangnya erat-erat. Beliau tiada berdiri dan duduk kecuali dengan zikir kepada Allah. Tiada seseorang yang duduk pada tempatnya di mana beliau sedang salat, melainkan beliau meringankan atau mencepatkan salatnya dan terus menghadapi orang itu seraya bertanya, "Apakah engkau mempunyai keperluan?" Apabila orang itu telah selesai dari keperluannya, maka Nabi SAW kembali lagi kepada salatnya. Adalah kebanyakan duduknya, beliau menegakkan kedua betisnya dan memegang dengan kedua tangannya di atas kedua betis itu, menyerupai kain yang mengikatkan. Tiada dikenal tempat duduknya dari tempat duduk sahabat-sahabatnya, karena di mana saja ada tempat duduk terluang, terus beliau duduk di situ. Tiada pernah sekali-kali beliau memanjangkan kedua kakinya di antara para sahabatnya, sehingga tiadalah menyempitkan dengan kedua kakinya itu akan seseorang, kecuali tempat itu lapang, tiada sempit, kebanyakan duduknya menghadap kiblat. Beliau memuliakan siapa saja yang masuk ke tempatnya, sehingga kadang-kadang beliau bentangkan kainnya untuk orang yang tiada hubungan kefamilian dan susuan di antara beliau dan orang itu, di mana orang itu akan duduk di atas kain tersebut. Beliau mengutamakan untuk orang yang masuk ke tempatnya dengan kasur yang di bawah duduknya. Kalau orang itu enggan menerimanya, niscaya beliau berazam sehingga orang itu memperbuatnya. Dan apa dipilih oleh seseorang, melainkan orang itu menyangka bahwa dialah orang yang termulia pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada tiap-tiap orang yang duduk padanya bahagian dari wajahnya yang mulia, sehingga tempat duduknya, pendengarannya, pembicaraannya, kelemah lembutan, kebagusannya, dan penghadapannya adalah bagi orang yang duduk itu. Dalam pada itu, majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah majelis yang bersifat malu, merendahkan diri, dan amanah penuh kepercayaan. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, dan kalau kiranya engkau berbudi kasar dan berhati bengis, tentulah mereka akan lari dari keliling engkau.
surat Ali Imran ayat 159. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat-sahabatnya dengan kunyah mereka karena memuliakan mereka dan menarikan hati mereka. Dan beliau memberi gelar kunyah bagi orang yang tiada mempunyai kunyah. Lalu beliau memanggil dengan kunyah yang diberikannya. Beliau memberikan juga gelar kunyah kepada kaum wanita yang mempunyai anak dan wanita-wanita yang tiada beranak. Beliau mulai memberikan kunyah untuk mereka. Beliau memberikan gelar kunyah kepada anak-anak, maka lemah lembutlah hati mereka. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang terjauh dari kemarahan dan yang paling lekas merelai sesuatu. Beliau manusia yang paling menyayangi manusia, manusia yang terbaik bagi manusia, dan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia, dan tidaklah suara dikeraskan pada majelisnya. Apabila beliau berdiri dari majelisnya lalu membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau, wahai Allah Tuhanku, dan dengan pujian kepada engkau aku mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepada engkau. Kemudian beliau bersabda, bacaan itu diajarkan kepadaku oleh Jibril alaihi salam. Selanjutnya penjelasan tentang perkataan dan ketawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling fasih tutur katanya dan yang paling enak bunyi perkataannya. Beliau bersabda, aku orang Arab yang terfasih, bahwa penduduk surga berbicara dalam surga dengan lughat bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah beliau sedikit berkata-kata, mudah perkataannya. Apabila beliau bertutur kata, maka tidak berkata-kata yang tak perlu, dan kata-katanya itu adalah seperti mutiara yang tersusun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada mendatangkan perkataan seperti kamu mendatangkan ini. Perkataannya adalah sedikit dan kamu menyusun kata-kata itu seperti demikian. Para sahabat itu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling ringkas perkataannya. Dengan itu Jibril datang kepadanya dan perkataan beliau dengan ringkas atau ijaz itu telah mengumpulkan semua yang dikehendakinya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan kata-kata yang menghimpunkan segala maksud. Tiada kata-kata yang berlebihan dan yang keteledoran. Seakan-akan sebahagian dengan sebahagian dari perkataan beliau diikuti oleh keberhentian sejenak yang dapat dihafal oleh pendengarnya dan dapat dipeliharakannya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keras suaranya. Manusia yang terbagus bunyi suaranya. Beliau itu lama diam, tiada berkata-kata pada yang tiada diperlukan. Beliau tiada mengatakan yang tiada baik atau perkataan mungkar, dan tiada mengatakan pada waktu senang
dan pada waktu marah selain yang benar. Beliau berpaling dari orang yang berkata-kata tidak baik. Beliau berkata dengan kinayah atau dengan kata sindiran mengenai hal yang perlu dikatakan, perihal yang tiada disukai. Apabila beliau berdiam diri, lalu teman-teman duduknya berkata-kata, dan tiada beliau berebutan pada pembicaraan, dan beliau memberi pengajaran dengan sungguh-sungguh dan nasihat. Beliau bersabda, La tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din fa innahu unzila ala wujuh. Janganlah kamu memukul Al-Quran, sebahagiannya dipukul dengan sebahagian yang lain, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan atas beberapa wajah atau bentuk pengertian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbanyak senyum dan ketawa di muka sahabat-sahabatnya, dan yang banyak ta'ajub dari apa yang dipercakapkan mereka, dan yang banyak mencampurkan dirinya dengan mereka. Kadang-kadang beliau ketawa sehingga tampaklah gigi gerahamnya, dan adalah ketawa para sahabatnya di sisinya itu tersenyum karena mengikuti dan memuliakannya. Para sahabat itu berkata bahwa pada suatu hari datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW berubah warnanya yang dibantah oleh sahabat-sahabatnya. Orang Arab Badui itu ingin bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu. Lalu para sahabat berkata, Jangan engkau perbuat, hai orang Arab Badui. Sesungguhnya kami membantah perubahan warnanya. Arab Badui itu menjawab, Biarkanlah saya bertanya. Demi Allah yang mengutuskannya dengan kebenaran menjadi nabi, aku tiada akan meninggalkannya sebelum ia tersenyum. Lalu Arab Badui itu berkata, Wahai Rasulullah, telah sampai berita kepada kami bahwa Al-Masih, yakni Dajjal, akan datang kepada manusia dengan membawa roti berkuah. Dan manusia itu telah binasa kelaparan. Apakah engkau berpendapat bagiku demi ayah dan ibuku bahwa aku mencegah dari roti berkuah itu karena memelihara dan membersihkan diri sampai aku binasa karena kurus? Atau aku jadikan tangan ke dalam roti berkuahnya sehingga apabila perutku telah penuh kekenyangan, lalu aku beriman dengan Allah dan aku kafir dengan Dajjal itu? Para sahabat itu menerangkan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketawa sehingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda, Tidak. Tetapi Allah akan mengkayakan engkau dengan apa yang dikayakannya orang-orang mukmin. Para sahabat itu berkata, Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara manusia yang terbanyak senyum dan yang terbaik jiwanya, selama tidak turun kepadanya Al-Quran, atau beliau menyebut kiamat, atau berpidato dengan pidato pengajaran. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila gembira dan senang, sebaik-baik manusia dalam kesenangan. Kalau beliau memberi pengajaran, niscaya beliau memberi pengajaran dengan sungguh-sungguh. Dan kalau beliau marah, maka tidaklah kemarahannya itu selain karena Allah, yang tidak dapat sesuatu bangun menghalangi kemarahannya.
begitu juga pada semua urusannya. Dan apabila terjadi sesuatu urusan, maka beliau menyerahkan urusan itu kepada Allah. Dan beliau melepaskan diri dari urusan itu dengan daya dan tenaga dan memohonkan turun petunjuk hidayah Allah. Beliau berdoa, Allahumma arinil haqqo haqqo Allahumma arinil haqqo haqqo fa'attabi'ahu wa arinil munkara munkara warzuqni ijtinabahu wa a'idhni min ayyashtabiha alayya fa'attabi'a hawaya bighairi huda minka bighairi hudam minka waj'al hawaya taba'an li ta'atika wa khudh ridha nafsika min nafsi fi afiyatin wahdini lima akhtalifu fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, wahai Allah Tuhanku, perlihatkanlah akan aku kebenaran itu kebenaran, lalu aku mengikutinya. Perlihatkanlah akan aku kemungkaran itu kemungkaran, dan anugerahilah aku menjauhkannya. Lindungilah akan aku daripada yang meragukan atasku, lalu aku mengikuti hawa nafsuku tanpa petunjuk daripada Engkau. Jadikanlah hawa nafsuku patuh mentaatimu. Ambillah kerelaan diri Engkau dari diriku pada keafiatan, dan tunjukilah aku bagi kebenaran yang aku perselisihkan padanya dengan keizinan Engkau, bahwasanya Engkau menunjuki siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.